Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, pelajar akan bersama dengan saya, Ustazah Nur Hafizah binti Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 2021. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah pelajaran yang ke-9, sedekah kunci kebaikan dalam bidang hadis. Jom sama-sama kita telusuri dengan baik hadis ini. Sebelum kita mendalami hadis ini, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang akan kita capai daripada tajuk ini. Yang pertama, membaca hadis dengan betul. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan terjemahan hadis. Yang ketiga, pelajar dapat menyatakan maksud sedekah. Yang keempat, pelajar menjelaskan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Yang kelima, menerangkan kelebihan beramal dengan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Dan yang keenam, merumuskan pengajaran hadis dan dapat menghubungkaitkannya dengan kehidupan seharian. Okey, cuba anak-anak perhatikan gambar yang tertera. Apakah anak-anak pelajar nampak? Biasanya orang kaitkan sedekah dengan pemberian wang ringgit kan? Tetapi ada hadis Nabi yang menyatakan sedekah bukan sahaja melalui wang ringgit, tetapi boleh bersedekah dalam bentuk yang lain. Apakah hadis tersebut? Jom sama-sama kita baca hadis beserta memahami maksudnya. Pelajar sekalian, Ustazah akan membaca hadis ini mengikut potongan hadis supaya senang untuk kita mengetahui maksud hadis. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertamanya ialah kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Kedua, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari yang terbit padanya matahari, iaitu maksudnya setiap hari. Yang ketiga, ta'dilu bainal ithnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ialah sedekah. Yang keempat, wa tu'inul rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Yang kelima, tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya ialah sedekah. Yang keenam, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan perkataan yang baik ialah sedekah. Yang ketujuh, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah yang kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Yang ke-8, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Ustazah harap para pelajar dapat menghafal hadis ini beserta dengan maksudnya, kerana kebiasaannya dalam soalan PT3 akan ada soalan yang anda perlu suaikan potongan hadis beserta dengan maksudnya. Seterusnya, para pelajar sekalian, kita pergi kepada intipati hadis, iaitu maksud sedekah. Maksud sedekah dari segi bahasa. Dari segi bahasa ialah pemberian. Manakala dari segi istilah ialah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para pelajar yang dirahmati sekalian, tadi kita telah baca hadis Rasulullah berkaitan dengan sedekah. Di sini Ustazah senaraikan amalan-amalan sedekah yang terdapat dalam hadis tersebut. Pertama, berlaku adil dalam tindakan.
Yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Yang keempat, berjalan untuk menaikkan solat. Yang kelima, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Yang keenam, mendamaikan orang yang bertelingkah. Dan yang ketujuh ialah membantu orang mengangkat barang dalam kenderaan. Perhatikan, rupanya banyak amalan-amalan sedekah yang tidak perlu menggunakan wang ringgit pun, tetapi cukup dengan sendi tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita ini boleh dijadikan sedekah. Sekarang, para pelajar, kita belajar pula kelebihan-kelebihan sekiranya kita mengamalkan beberapa amalan sedekah yang terdapat dalam hadis tersebut. Pertamanya ialah berlaku adil kepada orang yang sedang bergaduh. Contohnya, anda sebagai seorang pelajar atau sebagai kakak, sebagai abang, sekiranya dapat meleraikan pergaduhan, maka sebenarnya itu dikira sebagai sedekah. Jadi, apakah kelebihannya? Kelebihannya dapat menghalang daripada kedua belah pihak melanggar perintah Allah. Yang kedua, kita dapat mententeramkan hati kedua-dua belah pihak. Amalan sedekah yang kedua ialah menolong orang mengangkat barang atau menaiki kenderaan. Jika anda selalu membantu guru atau ibu bapa mengangkat barang, sudah tentu ada banyak kelebihannya. Antaranya ialah dapat memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan, contohnya kepada orang-orang tua, kepada fakir miskin dan sebagainya. Yang kedua, dapat meringankan beban orang lain. Seterusnya, amalan yang ketiga ialah bertutur kata yang baik. Tentu banyak kelebihannya. Antara kelebihan yang kita dapat tengok ialah apabila kita bercakap perkara-perkara yang baik, kita dapat menenangkan hati pendengar. Yang kedua, dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Dan sudah tentu, orang yang bercakap dengan percakapan yang baik ini, mereka akan tampil dengan imej dan peribadi yang baik dan orang pun akan pandang mereka dengan pandangan yang baik. Seterusnya, amalan sedekah yang seterusnya ialah berjalan menuju ke masjid. Dikira sebagai sedekah kerana anda akan mendapat pahala setiap langkah kaki anda ke masjid tersebut. Ustazah teringat satu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suka tinggal jauh daripada masjid kerana untuk mendapat pahala yang banyak pada setiap langkah kakinya ke masjid. Jadi, mana-mana pelajar yang tinggal berjauhan dengan masjid, jangan bimbang. Sebenarnya, makin jauh anda daripada masjid, makin banyak pahala yang akan anda dapat. Selain mendapat pahala, kita juga akan mendapat, pertamanya, ditingkatkan darjat di sisi Allah. Ini yang kita dambarkan di akhirat nanti. Yang kedua, diberikan cahaya yang sempurna di akhirat, di mana di hari akhirat, cahaya amatlah didambakan oleh setiap manusia. Yang ketiga, dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang keempat, dapat melaksanakan sedekah yang lain seperti membuang perkara yang menghalang di jalan. Amalan sedekah yang seterusnya ialah mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah. Contohnya, mengambil sampah-sampah yang berada di koridor sekolah, di jalan-jalan dan sebagainya. Anak-anak pelajar pernah dengar tak kempen Kelantanku Bersih dengan motonya yang tersohor iaitu Jupo Sapoh Kutip, Jangan Tohuk Koksi. Marilah sama-sama kita merealisasikan kempen ini kerana pada masa yang sama amalan ini adalah dianggap sedekah dalam agama Islam. Amalan ini banyak kelebihannya. Antaranya ialah yang pertama, menunjukkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, mengurangkan risiko kemalangan. Dan yang ketiga, memberikan keselesaan kepada pengguna yang lain. Baiklah, sekarang kita pergi kepada objektif yang terakhir,
dalam tajuk ini iaitu pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang kita dapat ialah yang pertama, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi, para pelajar masih lagi bertenaga, mempunyai masa yang banyak, gunakanlah setiap sendi tubuh badan kita ini untuk membantu orang lain. Yang kedua, kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barang agar Allah meringankan urusan kita. Ingat, sekiranya kita tolong orang, maka Allah akan tolong kita. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya, terutamanya kepada lelaki. Dan yang keempat, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah kerana setiap mukmin ini adalah bersaudara. Baiklah, rasanya sudah selesai pembelajaran kita untuk kali ini di bawah tajuk Sedekah Kunci Kebaikan. Ustazah harap anak-anak pelajar semua memahami tajuk ini dengan baik dan yang paling Ustazah harapkan ialah jadikanlah sedekah sebagai amalan seharian kita supaya kita mendapat keredaan Allah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.